Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi, selamat petang, selamat tengah hari, selamat malam. Pulang kalau tengok pagi-pagi, tengok malam lah. Okey, untuk hari ni kita akan sambung pembelajaran kita pada yang minggu lepas. Okey, kita recap sikit apa kita dah belajar pada minggu lepas. Pertama, kita dah belajar tentang peraturan di dalam bengkel. So, kita ada peraturan diri, kita ada peraturan bengkel, kelatan bahan, okey. Dan yang kedua, kita dah belajar tentang papan tanda yang ada dalam bengkel. Jadi, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, kita akan belajar tentang apa nak buat bila berlaku kecederaan ataupun kemalangan di dalam bengkel. Yang kedua pula, kita nak tengok apakah amalan keselamatan yang perlu kita amalkan semasa berada di dalam bengkel. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, kita nak tengok apa kesan sekiranya kita tak mengamalkan ataupun mematuhi peraturan semasa berada di dalam bengkel. Okey, dah sedia semua? Jom kita tengok satu persatu. Okey, topik kita yang pertama, kalau berlaku kemalangan dalam bengkel ataupun kecederaan, apa yang kita nak kena buat? Kita tak tahu bila kita akan cedera, bila akan berlaku kemalangan. So, yang penting kita kena ada ilmu macam mana kita nak hadapi bila berlaku kemalangan tersebut. Okey, perkara yang kita kena buat bila berlaku sesuatu kemalangan ataupun kecederaan adalah yang pertama, kita jangan panik. Okey, kita tak boleh panik sebab bila panik dia akan menyebabkan keadaan tu jadi kelam kabut dan jadi semua tak tentu arah lah, dan boleh menyebabkan kecederaan tu lebih teruk. Yang kedua, kita kena laporkan kepada guru. Contohnya berlaku ni, baru jadi ni, cedera tangan ni terpotong, contohnya ada terkena pisau ke, terkena cermin ke, luka. Okey, kita yang panik tu yang pertama tadi. Yang kedua, kena terus laporkan kepada guru yang ada dalam tu. Okey, jangan kita balik rumah lepas tu kita dah sapu sendiri ubat semua, esok baru kita bagi tahu cikgu. Okey, tak boleh. Kena hari tu juga, kena masa tu juga laporkan kepada guru. Sebab apa? Sebab dia yang ketiga ni. Sebab kita nak kena rawat dengan segera. Bila kita rawat kecederaan tu dengan segera, ia dapat mengurangkan kecederaan tu daripada menjadi lebih teruk. Kalau kita lambat rawat, ada kemungkinan untuk berlakunya jangkitan kuman pada kecederaan. Okey, tadi kita dah tengok apa nak buat kalau berlaku kecederaan ataupun kebakaran. Sekarang kita tengok contoh kecederaan yang biasa berlaku semasa di dalam bengkel. Okey, yang pertama, kita biasa berlaku kecederaan berkenaan melecur. Okey, melecur ni berlaku akibat sesuatu yang panas dan juga boleh terhasil kerana renjatan elektrik. Okey, apa nak buat bila melecur? Kita buat yang tiga tadi tu lah. Satu, jangan panik. Kedua, kita laporkan. Ketiga, kita nak rawat. Okey, macam mana kita nak rawat dia? Okey, bila melecur, perkara pertama kita nak buat adalah kita kena alirkan tempat yang luka tu di air yang mengalir. Jangan gunakan air sejuk, jangan guna air panas. Kita gunakan air biasa je, air paip sahaja. Okey, sebab dia kita nak kurangkan suhu tu sebenarnya, supaya dia tak merebak ke bahagian lain lah. Okey, dan selepas tu barulah kita sapukan krim. Kita sapu krim tu sebenarnya untuk kita bagi dia rasa sejuk. Okey, kita nak kurangkan rasa sakit dia tu. Kita tak boleh terus daripada panas terus sejuk, sebab nanti dia akan terkejut. Dan dia macam kaca, bila kita letak air panas dan kita letak air sejuk, dia akan retak sama dengan kulit kita lah. Kulit kita tak meretak, cuma dia akan lebih rasa sakit. Okey, dan selepas tu, yang ketiga, kena terus pergi jumpa doktor untuk kita lihat lebih lanjut lah, sama ada nak kena badut ke, jahit ke,
potong ke, itu sekiranya berlaku kecederaan melecur. Okey. Yang kedua, contoh kedua, bagaimana jika berlaku renjatan elektrik semasa dalam kelas. Okey, contohnya kawan kita tu dia tengah tekan switch, tiba ada elektrik, tangan dia basah kan. Okey, kita tak boleh untuk tarik dia terus. Kita tak boleh sentuh sebab nanti kita pun akan kena. So, apa kita boleh buat? Okay, yang pertama, kita kena gunakan apa-apa sahaja yang tidak mengalirkan elektrik. Tak kisahlah baju ke, tali pinggang ke, tali leher ke, kain ke, tudung ke, untuk kita tarik dia. Okey? Sebab kita nak selamatkan dia dan juga kita nak elak diri kita daripada terkena jugalah. So, kita tarik. Dan yang kedua, apa kita kena buat? Kita kena baringkan dia. Okey? Lepas baring, kita kena terus dapatkan bantuan dengan segera. Okey? Supaya dia tak terus teruk lah. Okey? Itu contoh kalau ada kemalangan ataupun kecederaan di dalam bengkel. Okey, contoh ketiga. Bagaimana jika berlaku kebakaran di sekolah? Apa nak buat? Okay, pertama, kita kena cari pintu keluar yang paling dekat. Okay, contohnya dalam bengkel kita biasa ada pintu depan dan kita ada pintu belakang. Okay, kalau dekat dengan pintu depan, keluar ikut depan. Kalau dekat dengan pintu belakang, keluar ikut pintu belakang. Kita kena ikut siapa yang paling dekat. Jangan berebut, jangan berlari. Ikut siapa paling dekat, keluar dulu dan ikut dalam keadaan teratur. Okey, itu saja untuk apa yang kita nak tahu. Seterusnya, kita masuk kepada objektif yang kedua. Okey, untuk topik kedua kita hari ini iaitu tentang amalan keselamatan dalam bengkel. Sebenarnya kita biasa buat benda ni. Kat kelas kita buat, dekat mak sains kita buat, dekat bengkel pun kita buat sebenarnya. Okey, tapi kita tak perasan sebenarnya benda tu lah adalah amalan keselamatan dalam bengkel. Benda yang kita buat ni lah yang dapat mengurangkan risiko kemalangan dalam bengkel. Okey, jom kita tengok apa amalan keselamatan dalam bengkel. Dia tak banyak, dia 3 je. Okey, yang pertama adalah berkenaan tentang susun atur dan kekemasan dalam bengkel. Okey, dalam bengkel kita ada banyak barang, ada alatan, kita ada bahan, ada meja kerja, ada papan hitam dan segalanya sama macam dalam kelas. Okey, kita kena pastikan kita punya bilik darjah ataupun kita punya bengkel tu dalam keadaan yang teratur dan tersusun. Okey, supaya dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Dan kedua, untuk memudahkan kita semasa proses menjalankan tugas. Okey, yang kedua pula, tadi yang pertama susun atur. Yang kedua pula adalah berkenaan penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Okey, dalam bengkel ada banyak sangat alatan. Okey, alatan tangan, ada macam-macam lah alatan. Okey, alatan ni bukan sahaja kita kena simpan, malah kita kena selenggara. Okey, lepas kita guna, kita kena simpan kat mana tempat kita ambil dan juga kena simpan di tempat yang betul. Contohnya, bahan yang berkaitan dengan elektrik, mudah terbakar dan sebagainya, tak boleh letak sembarangan, tak boleh letak merata-rata sebab benda tu mudah mendatangkan bahaya kepada kita. Okey. Dan yang ketiga adalah berkenaan tentang penyelenggaraan alatan. Alatan ni, lepas kita guna sebenarnya kita kena servis dia, kita kena selenggara supaya pertama, untuk kita pastikan alatan tu sentiasa elok dan boleh digunakan sekali lagi. Dan kedua, kita kena selenggara supaya alatan tu boleh tahan lama. Maksudnya, tak adalah kita beli hari ni, kita pakai, tak lama lepas tu dah rosak. Okay? So, membazir kat situ. Jadi, sebab itulah kita kena selenggara alatan. Okay? Itu sahaja sebenarnya untuk topik yang kedua, iaitu tentang amalan keselamatan dalam bengkel. Okey, bagi topik yang ketiga, iaitu berkenaan apa akan berlaku kalau kita tak ikut peraturan di dalam bengkel. Banyak sangat sebenarnya, tapi hari ni kita bagi contoh saja yang biasa dilakukan dan biasa dilanggar. Contoh yang pertama adalah
masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Apa akan jadi kalau kita masuk bengkel tanpa kebenaran guru? Contoh, cikgu tak ada tapi awak masuk je. Okay. Banyak kesan yang boleh berlaku. Contohnya, awak tak tahu dalam tu sama ada selamat atau tak selamat, bahaya atau tak bahaya. Maybe cikgu tak bagi masuk sebab maybe lantai tu nak bumbung tu nak jadi runtuh ke, maybe lantai tu berlubang ke. Tapi sebabkan awak tak tahu, awak pun masuk. Jadi boleh berlaku kemalangan. Okey. Yang kedua, kesan dia awak masuk tapi cikgu tak suruh. Awak masuk suka-suka awak je. Bila berlaku kemalangan, awak akan sukar untuk mendapatkan rawatan dengan segera sebab tak ada cikgu kat situ. Jadi tak ada siapa nak pantau awak sama ada awak selamat ataupun awak tak selamat. Contoh yang kedua adalah berkenaan tentang kenapa cikgu tak bagi awak masukkan beg awak ke dalam bengkel. Okay? Sebab dia adalah kerana bila kita dah bawa masuk beg, dia secara tak langsung akan menyebabkan ruang kerja kita, tempat kita nak buat kerja tu, dia akan jadi lebih sesak. Banyak beg awak. Awak bukan awak seorang, dia ramai lagi, semua bawa beg. Jadi semua dekat bengkel tu akan jadi sesak. Awak pun susah nak buat kerja dan boleh jadi awak tak perasan, terlanggar, terjatuh dan sebagainya lah. Itu antara sebab kenapa kita kena patuhi peraturan di dalam bengkel. Okey, yang ketiga, kita tengok contoh ketiga. Kalau awak masih ingat lagi peraturan di dalam bengkel, kita kena buka kipas, buka tingkap dan kita kena buka pintu. Sebab kita nak ada udara yang baik, kita nak ada cahaya yang baik kat dalam bengkel. Jadi bila kita tak buka tingkap tu kita tutup, pintu kita tutup, udara dalam tu dia akan jadi kurang sempurna. Kita akan tak cukup udara, kita akan rasa panas dan kita juga akan kurang cahaya. Okey, bila kurang cahaya, bila buat kerja, boleh jadi kita tak nampak, tak perasan. Okey, jadi itu boleh menjadikan punca kepada berlakunya kemalangan. Jadi sebab tu pentingnya kita kena ikut peraturan di dalam bengkel. Okey, yang terakhir contoh dia adalah kenapa kita kena gunakan bahan secara berhemah. Berhemah ni maksudnya kita guna ikut keperluan. Katakan kita nak buat kerja tu sikit je, jadi kita kena ambil bahan pun sikit je lah, jangan ambil bahan tu banyak. Kenapa? Okey, sebab dia untuk elakkan pembaziran. Kadang-kala bahan tu kita ada cukup-cukup je untuk semua. Contoh satu kelas ada 40 orang. Okey, tapi sebabkan awak dah ambil banyak, jadi orang lain pun tak dapat buat kerja tu. Sebab itulah kita kena ambil bahan tu mengikut keperluan saja. Contohnya alatan tangan tu ada, cikgu dah beritahu satu kumpulan dalam 2 barang saja. So 2 barang saja. Sebabnya nanti yang lain tak dapat, tak boleh guna. Okey? So sebab itulah peraturan-peraturan ni dibina untuk kita semua, untuk diri kita, kawan kita, rakan kita, untuk semua sekali. Sebab tu mengikut peraturan tu adalah perlu. Okey. Itu sahaja untuk hari ni. Untuk minggu ni, kalau ada apa-apa sebarang soalan, awak tak faham ke, awak nak tanya, awak boleh terus message cikgu. Okey, awak pun ada nombor cikgu, so boleh message cikgu. Jadi apa yang awak kena buat hari ni, selesaikan tugasan yang cikgu bagi. Kalau awak tak faham, awak boleh rujuk balik video ni. Itu sahaja untuk minggu ini. Stay safe, duduk kat rumah, jangan pergi mana-mana. Siapkan kerja cikgu. Jumpa lagi akan datang. Bye bye.